InsyaAllah. Okay, ada soalan lagi. Adakah dibolehkan merawat dari jarak jauh dengan menggunakan video call WhatsApp dalam rawatan tersebut hanya menggunakan ayat-ayat suci Ya, Al-Quran? kalau rawatan jarak jauh dengan menggunakan ayat suci Al-Quran, itu tidak ada masalah. Sebab apa? Contohlah kan, tuan-tuan, contoh masa PKP macam ni kan, tuan-tuan katalah ada siapa-siapa kena histeria ke apa ke, ada gangguan ke apa masuk jinak badan. Saya nak pergi, tak boleh, mungkin dah ada sekatan kan, PKPB. Jadi tuan-tuan telefon, siapa baca kat dalam telefon, Bismillahirrahmanirrahim, dan telefon tuan-tuan di sana, tuan-tuan letak kat telinga orang tu tadi. Jadi dengan bacaan ayat Quran tadi yang keluar daripada mulut saya dan sampai ke telinga orang tadi, jadi dengan tu jin tu merasa kepanasan, katakanlah rasa sakit dan sebagainya, dan dia keluar. Yang macam ni dia tidak panggil rawatan jarak jauh, dia cuma hanya menyambungkan suara. Ibarat kita kata kita pakai mikrofon lah kan, suara kita di sini sampai jauh suara. Cuma ini lebih jauh lagi, itu saja. Bukannya dipanggil rawatan jarak jauh. Adapun rawatan jarak jauh ini pesakit duduk di mana-mana tak tahu, kan? Kemudian dia suruh letakkan air di rumah. Jadi perawatnya baca di rumah dia, airnya di rumah pesakit tadi. Kemudian dia kata, saya dah tiup tu. Bila masa pula dia tiupnya? Kan? Itu dipanggil rawatan jauh. Itu maksudnya rawatan jarak jauh. Ataupun jenis dia buat jurus kat rumah, buat pusing-pusing kat rumah, kan, tuannya duduk jauh, dia pun telefon, okey, saya dah harap buang jing tu, ada 100 ekor jing tadi saya buang. Itu benda dipanggil rawatan jarak jauh yang tidak ada asas lah dalam kaedah rawatan Islam. Okey, insyaAllah. Okey, ada lagi soalan yang ketiga, iaitu bagaimana dengan rawatan yang menyebut tentang pembedahan batin? Okey, baik. Pembedahan batin senang je tuan-tuan semua. Kita buka laman web JAKIM. Laman web JAKIM. Kalau saya cakap mungkin autoriti saya tak apa nak kuat sangat. Tuan-tuan buka dalam laman web JAKIM dan tengok fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Muzakarah Fatwa Peringkat Kebangsaan mengenai pembedahan batin. Dan pembedahan batin ini difatwakan adalah bertentangan dengan kaedah ataupun ajaran Islam. Nah, itulah yang disebut oleh Allahyarham guru saya dulu, dan juga Allahyarham Datuk Harudin dan perawat-perawat Islam lain lah, antaranya Dr. Jahid Siddiq yang masih ada lagi sekarang. Pembedahan batin macam tu tidak diterima dalam ajaran Islam. Sebab apa? Sebab dia adalah salah satu daripada bentuk sihir. Salah satu bentuk sihir. Jadi dia boleh korek perut, dia bawa keluar. Kan? Mana salah satu bentuk magic. Kalau kita bahasa Melayu panggil magic lah. Kalau bahasa agama panggil sihir. Kan? Magic. Macam Barry Coffee, dia boleh potong orang. Nampak potong putus dua orang. Kita nampak, macam mana putus orang? Itu dia panggil sihir tu. Jadi maksudnya benda itu telah disebut di dalam orang kata ni, dalam JAKIM. Boleh tengok. Ini telah dikeluarkan oleh Muzakarah Fatwa Peringkat Kebangsaan. Tidak menepati ataupun bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi saya nasihatkan supaya dijauhilah. Lagi pula kadang-kadang tak betul pun. Ada kawan saya 3-4 orang pergi buat rawatan bedah batin lah, kena batu karang di Melaka. Jadi balik okey, dia rasa lega sekejap. 2-3 minggu lepas tu ada balik batu karang dia. Jadi maknanya dia bawa keluar tu, tarik-tarik tu keluar besar tu, apa tak tahu benda yang dia bawa keluar. Itulah berbentuk magic lah. Okey, insyaAllah. Okey, ada soalan-soalan yang lain macam apa pendapat Ustaz tentang berlaku di Sabah Benam ni? Saya rasa dah pernah ada dulu soalan ni dekat kuliah sebelum ni. Lepas tu macam, adakah benar ada individu pergi ke alam bunian dan menerima benda berharga di sana boleh dipercayai ke tak? Itu pun
Ustaz boleh jawab ke? Kalau tak boleh kita skip ya. Boleh saya jawab yang tu, alam bunian. Yang sabak berenam tu tak kita, yang sabak berenam tu tak apalah, kita bagi siasatan dulu, tak orang ketuk ke apa, tak tahu kan. Jadi yang pergi ke alam bunian, alam jin ni, benda ni ada berlaku. Nabi SAW pernah bercerita. Dia kata ada seorang lelaki yang disembunyikan oleh jin. Lelaki itu disembunyikan oleh jin. Setelah berapa lama, dia pun balik dan bercerita ke kampung dia. Apa yang berlaku di alam jin. Pelik-pelik lah di alam jin tu. Akhirnya, lelaki itu tadi bernama Khurafah. Nama dia apa? Khurafah. Jadi akhirnya, orang pun bila dengar cerita pelik-pelik, orang panggil cerita Khurafah. Asal Khurafah ni, asalnya nama orang. Nama orang di zaman dulu, sebelum zaman Nabi. Nabi cerita malam-malam dengan isteri. Nabi sama macam kita juga, sebelum tidur kan bersembang. Nabi pun beramah mesra dengan Aisyah. Nabi cerita dulu ada seorang lelaki disembunyikan oleh jin dan masuk ke alam jin. Kemudian berlaku benda pelik-pelik dan sebagainya. Akhirnya dia balik dan cerita kat kampungnya. Akhirnya orang macam tak percayalah dan tak menerima. Akhirnya orang panggil cerita Khurafah. Khurafah tu asalnya nama orang tu. Jadi bila Nabi bercerita benda ni, ini menunjukkan benda itu ada. Benda itu boleh berlaku. Kan? Benda ni boleh berlaku. Jadi orang yang masuk ke alam jin, disembunyikan dan sebagainya, boleh berlaku. Dan pernah berlaku dulu kala, dia disembunyikan oleh jin. Kemudian, tak lama, dia balik. Jin lepas dia. Dia balik, dia tengok isteri dia dah berkahwin lain. Dia kata, kenapa awak kahwin lain? Saya baru pergi sekejap je, kata dia. Rupa-rupanya di alam jin tu sekejap. Tetapi di alam dunia ini dah 4 tahun ke 5 tahun gitu. Sebab tu boleh berkahwin kan. Kehilangan suami dalam setengah mazhab fiqh 4 tahun boleh kahwin lah. Jadi gitulah dalam saya tengok riwayat tu lama. Ini boleh berlaku. Jadi benda ni boleh berlaku. Cuma itulah kita kena siasat dan selidik betul-betul lah. Kadang-kadang orang buat cerita pun ada juga. Dia tak tiba-tiba saja dia nak buat cerita. Sebab tu kita jumpa ada orang yang hilang, tak jumpa sampai sekarang. Banyak individu yang hilang, tak jumpa sampai sekarang. Berkemungkinan ke alam sana pun boleh jadi juga. Ada beberapa kes kan, kita tahu dalam Malaysia ni. Antaranya yang mungkin kita guru ni tahulah kan, ada seorang guru di Keramat hilang. Wallahualam, hilangnya sama ada ke sana ke, tapi tak dijumpai. Berkemungkinan ke sana kan, berkemungkinan. Wallahualam. Tapi benda itu ada berlaku dan boleh berlaku. Sebab apa? Sebab benda itu sabit daripada Nabi SAW. Okey. Ni yang seterusnya Ustaz. Ya. Dia banyak Ya, apa soalannya? Apa komen Ustaz mengenai kehilangan kes Yes. Kehilangan kes ni sama macam tadi lah. Sama yang saya sebutkan tadi, lebih kurang. Maksudnya, boleh berlaku benda itu. Sebab tu tuan-tuan semua, kalau kita nak pergi ke dalam hutan khususnya, kita nak buang air ke, nak pergi ke tempat-tempat ni, kita bacalah doa. Bacalah doa-doa, ayat kursi dan sebagainya. Antaranya doa yang mudahnya kita baca salam ke atas Nabi Sulaiman. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Kita baca boleh 7 kali. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Kenapa baca salam kat atas Nabi Sulaiman? Sebab jin ni dia takut kat Nabi Sulaiman. Jadi dia dengar nama Nabi Sulaiman pun kadang-kadang dia takut. Jadi kita nak masuk dalam hutan ke apa, ini antara bacaan mudah lah. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Kita nak buang air ke apa, kan dalam hutan, kan cari pokok apa semua, tengok keadaan yang agak sesuai. Sebelum buang air baca Salamun ala Sulaiman fil alamin.
Jadi kalau ada jin ke kat situ, insya-Allah dia lari dan dia tak kacau kita lah. Jadi benda-benda yang masuk ke alam lain boleh berlaku. Ada satu kes ulama di India, dia ular masuk dalam rumah dia. Bila ular masuk dalam rumah dia, dia pukul ular tu. Dia terlupa hadis Nabi SAW. Dia ulama tadi kadang-kadang terlupa hadis Nabi supaya ular bila masuk dalam rumah, jangan pukul terus. Bagi amaran dulu. Kau jin ke kau ular? Kalau kau jin kau keluar. Macam tu kan? Ambil keluar. Jadi dia terlupa. Dia pukul terus. Rupa-rupanya jin. Lalu jin tu tadi angkat dia orang masuk dalam alam dia. Angkat dia orang masuk dalam alam dia. Jadi bila masuk alam dia, dia ulama. Jadi jin pun tak boleh masuk pada dia. Cuma boleh kacau gitu masuk dalam alam. Jadi bila masuk di alam sana, jin tadi bawa ulama ni ke mahkamah dia. Sampai di mahkamah dia bicara, hakim daripada kalangan jin. Dia kata, ni, orang ni pukul aku. Hakim kata, hakim jin lah. Dia kata, dia pukul kau dalam rupa apa? Rupa betul kau jin ke rupa kau ular? Kata dia, aku dalam rupa ular. Kalau kau dalam rupa ular, itu tak salah dia. Sebab kau yang berupa dengan rupa ular. Jadi akhirnya dilepaskan dan balik. Sebab itu antara benda yang kalau antara kita benda kita nak tahu kita ni diganggu oleh jin, antaranya ialah kita kerap bermimpi ular. Sebab jin dia suka berupa dengan ular. Dia masuk dalam mimpi kita dalam bentuk ular, dalam bentuk anjing hitam dan haiwan-haiwan buas yang lain lah. Tapi kalau ular, itu kalau kita kerap mimpi ular, tuan-tuan semua elok pergi cari ustaz dan sebagainya untuk dapatkan rawatan. Jangan percaya macam orang tua-tua dulu. Dia kata kalau mimpi ular ada orang nak minang. Siapa nak minang? Dah isteri orang dah. Kan? Okey. Ya. Kalau dulu dia kata begitu saya pun ingat begitu. Okey, ni soalan last Ustaz. Bagaimana nak membezakan perubatan Islam dengan bomoh yang mempergunakan agama untuk perubatan? Ya, apa benda? Untuk bezakan tadi, kita kena tengok syarat-syarat yang saya dah sebutkan tadi. Saya dah sebut tadi ada lebih kurang 9 syarat semuanya. Itulah tujuan untuk saya sebutkan tu untuk bezakan supaya kita kenal. Kan? Jadi 9 tadi, tuan-tuan kalau sempat tadi saya tak ulang lah. Saya dah sebut ada 9 syarat tadi. Kalau tidak menepati 9 syarat ni, ada dan sebagainya, jadi mana tak menepati kaedah lah. Mana kalau tak cukup syarat, cacat salah satu daripada syarat tadi, maknanya ada cara bacaan yang tidak dipahami dan sebagainya, iaitu maknanya ada was-was pada cara rawatan. Jadi kadang-kadang dia datang, dia bisik perlahan-lahan kan, dia tak nak bagi dengar bacaan dia. Kalau dia baca Quran, tak ada masalah. Baca kuat pun tak apa, dia Quran. Kan? Okey. Ini soalan yang terakhir. Ni soalan ni. Apa yang nak dilakukan apabila berjumpa dengan orang yang dirasuk? Nasihat saya, kalau jumpa orang yang dirasuk, kalau kita tidak pernah belajar ilmu perubatan Islam, kita panggillah orang yang berpengalaman. Sebab jangan kita orang kata jangan kita pandai-pandai lah dengan bahasa mudahnya. Dan kita pandai-pandai sebab apa? Sebab kadang-kadang jin ni dia sifat dendamnya amat tinggi. Jin sifat dendamnya amat tinggi. Kita baca dia sakit. Tapi kita tak ada asas ilmu perubatan Islam. Kita tak belajar. Jadi malam karang dia datang dah kacau kita. Sebab ada kes macam tu Ada satu orang tu dia imam tapi dia tak belajar ilmu rawatan Islam. Jadi dia pun pergi. Ada orang panggil dia pun terpaksa pergi, dia terimam. Tak ada orang, dia pun baca. Jin tu sakit dan keluar.
Tapi malangnya tak lama lepas tu, sebulan, seminggu, 2 minggu lepas tu, habis badan dia jadi gatal. Maghrib dia gatal. Jadi itu juga kadang-kadang jin ni dia dendam dia banyak. Dendam dia lama. Jadi yang terbaiknya, kalau kita tak belajar, kita panggil orang yang ada pengalaman dan sebagainya, ustaz dan sebagainya. Tapi kalau kita dah belajar, kita tahulah caranya. Khususnya pada pelajar-pelajar lah. Jangan kita terlampau berani pun susah juga. Pegang saja tak apa dulu. Yang kita buat. Kau pergi, kau balik. Itu dah aku tikam kau dengan ayat Quran. Ada juga gitu setengah-setengah kan. Jadi dia boleh mendatangkan efek balik kepada kita kalau kita tidak ada benteng, tak belajar betul-betul lah secara formal dan sebagainya. InsyaAllah. Terima kasih. Kita pun dah sampai ke akhir rancangan lah ya. Okay, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Zaki di atas kuliah yang disampaikan sebentar tadi. Sangat menarik huraian daripada Ustaz sebentar tadi. InsyaAllah jika ada rezeki kita akan buat kuliah perubatan dalam Islam 2.0 ya saya. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, syabas saya ucapkan syabas kepada para hadirin dan hadirat sekalian di atas kesabaran dan perhatian yang diberikan sepanjang berlangsungnya sesi kuliah kita pada hari ini. Jadi kalau kita tengok sini, viewer pun ramai juga yang tengok. Kepada viewer, jangan lupa tekan subscribe dan juga jangan lupa tekan butang like sekali. Kita support lah. Okay, marilah kita sama-sama menutup kuliah kita dengan tasbih Qur'an dan surah Al-As. Okay, terima kasih Ustaz.